Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-44 di mana kita masih membincangkan topik ataupun bab as-sunnah, iaitu sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah yang lepas, dalam bab sunnah ini kita telah menyentuh berkenaan dengan definisi, kemudian penghujahan, kemudian kategori-kategori sunnah, kan? Sama ada dari segi sanadnya, kan? Dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk hujjiyatu khabaril ahad, iaitu kehujahan khabar ahad. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan definisi, kita panggil cara periwayatan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana cara periwayatan ini terbahagi kepada tiga, mengikut ulama Hanafiyah ataupun tariqatul fuqaha. Adapun jumhur usuliyin membahagikan kategori sunnah dari sudut periwayatan hanya dua. Kalau ulama Hanafiyah membahagikan kepada tiga, iaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah dan juga sunnah ahad. Dan manakala jumhur ulama ataupun jumhur usuliyin mengatakan kategori periwayatan hadis ini hanya dua, iaitu sunnah mutawatirah dan juga sunnatul ahad. Adapun sunnah masyhurah inda jumhuril usuliyin, mereka memasukkan dalam kategori hadis ahad. Baik. So secara ringkas kita ulang balik apakah yang dimaksudkan dengan hadis-hadis mutawatir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai, di mana ramainya perawi itu tidak berlaku pendustaan ataupun pembohongan di kalangan mereka, kan? Dan periwayatan hadis itu berlaku dalam tiga zaman, iaitu zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in. Bilangan perawi tidak ditentukan oleh para ulama hadis ataupun ulama yang membincangkan tentang ilmu hadis ini, dan juga ulama usul fiqh. Bagi mereka, jumlah perawi yang dikatakan mutawatir ialah jumlah yang ramai. Mungkin 3, mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000. Kan? Yang penting mereka ini semuanya adalah siqah, adil, dan tidak berlaku pendustaan dalam periwayatan mereka. Okey. Kemudian hadis masyhur, hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang dua sahaja, kan, pada zaman sahabat. Kemudian barulah hadis itu berlaku apa kita panggil masyhur ataupun tersebar pada zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in. Okey, tetapi pada zaman sahabat hadis itu tidak meluas, dia hanya diriwayatkan oleh seorang dua sahaja. Manakala hadis ahad ataupun sunnatul ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi, mungkin seorang dua sahaja pada zaman sahabat, maksudnya zaman Rasul dan sahabat itu. Kemudian begitu juga pada zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Dan hadis itu tidak menjadi meluas periwayatannya. Jadi hadis ahad ini adalah hadis yang tidak mencapai tahap mutawatir, mengikut tafsiran ataupun ta'rifan ulama usul fiqh. Jadi adakah, persoalannya, adakah hadis yang hanya diriwayatkan oleh segelintir perawi, mungkin seorang dua sahaja, boleh dijadikan hujjah untuk kita istinbat hukum? Okey. Sebenarnya dari segi kehujahan hadis ahad ini tidak berlaku khilaf bahawa hadis ahad adalah hujjah, maksudnya boleh menjadi hujjah
boleh menjadi rujukan, boleh menjadi sandaran kepada para ulama dan umat Islam. Dari segi wajibnya beramal dengan kandungan hadis ahad itu dan membina ataupun istinbat hukum daripada hadis ahad itu, dan ia boleh dijadikan sebagai salah satu sandaran hukum hakam syarak. Dalilnya apa? Antara dalil-dalil yang menyokong bahawa hadis ahad ini boleh dijadikan hujjah, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kan? Tidaklah ataupun sayogianya lah daripada satu puak keluar satu ta'ifah. Nanti kita terjemah ataupun kita tafsirkan apa maksud ta'ifah itu. Kan? Maksudnya biar ada dalam sekumpulan manusia ataupun di kampung ke, di kawasan ke, di taman ke, satu ta'ifah yang mana keluar untuk pergi belajar tentang ilmu agama, waliyunziru qaumahum, dan ta'ifah itu kembali kepada kaum dia ataupun kepada kampung dia, kawasan dia. Liyunziru qaumahum idza raja'u, kan? Pergi belajar, balik memberi inzar ataupun memberi mengajar kaum mereka, kan? Mudah-mudahan la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka boleh mengambil iktibar. Okay. Jadi at-ta'ifah dalam bahasa Arab, kan, kadang-kadang ia dimaknakan ataupun dimaksudkan dengan seorang, kan, ataupun segelintir kecil. Jadi ta'ifah ini dia tidak semestinya sekumpulan orang. Seorang pun dalam mengikut bahasa Arab, ta'ifah itu merujuk kepada seorang dan juga segelintir. Okey. Jadi kalaulah dalam ayat Al-Quran ni Allah kata satu ta'ifah, kan, seorang ataupun 2-3 orang itu, kan, pergi belajar kemudian balik untuk mengajar dan memberi tazkirah, peringatan dan sebagainya. Kalaulah ta'ifah itu, seorang itu, kan, diperintahkan keluar untuk belajar kemudian kembali mengajar kaumnya, tidak memberi apa-apa maksud ataupun tidak memberi apa-apa faedah, maka sebutan at-ta'ifah dalam ayat Al-Quran ini akan menjadi sia-sia. Kerana apa? Kerana Allah berpada, mengikut tafsiran dalam bahasa Arab, kalau seorang pun pergi belajar kemudian dia balik mengajar kaum dia, maka kaumnya itu wajib mengikut dan menerima nasihat walaupun dia seorang. Jadi ini menunjukkan sekiranya seseorang itu meriwayatkan hadis dengan cara ahad, iaitu hadis ahad itu, maka riwayat itu juga boleh diterima sebagai hujah berdasarkan ayat ini. Okey, itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, dalam kita wajib menerima khabarul ahad ataupun hadis ahad, di mana dalam sirah Rasulullah SAW, ketika hayat baginda, Rasulullah telah menghantar beberapa orang utusan ke serata ceruk tempat dan kawasan serta negeri, kan, selain daripada Madinah. Okey. Jadi Rasulullah menghantar gubernur, Rasulullah menghantar amir, Rasulullah menghantar kita panggil duat, pendakwah dan sebagainya. Jadi mereka ini kadang-kadang seorang dua je. Okey. Jadi apabila Rasulullah menghantar dan Rasulullah dah pesan kepada orang yang didakwa itu wajib dan perlu menerima ajakan ataupun kita panggil dakwah ataupun ajakan serta seruan dai yang seorang ataupun dua orang itu. Okey. Jadi kalaulah yang dihantar itu seorang dan seorang ini, kan, membawa hadis, contohnya riwayat-riwayat hadis, maka Rasulullah kata wajib kena terima. Jadi ini menunjukkan walaupun yang bawa cerita itu adalah seorang, tetapi sekiranya dia fiqah, dia boleh dipercayai, maka wajib kita menerima
hadis itu kerana ia adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, hujah yang ketiga. Kalaulah seseorang awam itu wajib menerima pandangan mufti, kan, ini dalam tempoh kita kata pandemik COVID-19 ni kan, apabila jawatan kuasa fatwa itu ramai juga, sebab bilangan jawatan kuasa fatwa itu mungkin 7 orang, mungkin 9 orang, mungkin 11 orang, bergantung kepada saiz jawatan kuasa di peringkat negeri kan. Okey, kalau mufti memberi pandangan pun wajib kita ikut, apatah lagi perawi yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu cukup syarat-syarat sebagai sebuah hadis, walaupun perawinya adalah seorang, maka wajib dan lebih aula kita mengikut hadis ahad itu kan, berbanding kita panggil, bukan berbanding, maksudnya kalau fatwa mufti yang seorang tu pun kita wajib ikut dah, apatah lagi ini adalah riwayat hadis walaupun yang perawinya adalah seorang. Okey, kemudian hujah yang keempat, dalam Quran sebut berkenaan dengan saksi 2 orang. Okey, kita panggil berlaku kes mahkamah. Okey, hakim ataupun mahkamah panggil saksi untuk memberi keterangan, memberi penyaksian. So kalau yang 2 orang tu pun berdasarkan penyaksiannya itu boleh kita terima, kan? Sedangkan penyaksian ni kadang-kadang mungkin dia dia cakap betul, cakap benar, mungkin dia menipu. Tapi dalam secara zahirnya, kan, kalau kita panggil penyaksian itu pada zahirnya nampak macam betul pun wajib diterima, boleh diterima, apatah lagi ini adalah riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, walaupun perawinya adalah seorang ataupun 2 orang, 3 orang, kan. Hujah yang kelima berkenaan dengan wajibnya kita menerima hadis ahad ialah ijma' ataupun tindakan dan amalan para sahabat, ulama-ulama sahabat yang besar-besar, kan, dalam menerima hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dan beramal dengan hadis tersebut. Contoh, Abu Bakar telah memutuskan dalam kes faraid, iaitu nenek diberikan 1/6, kan. Mula-mula Abu Bakar bermesyuarat dengan para sahabat, kan. Dan akhirnya beliau tanya, ada tak siapa-siapa hafal daripada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi berkenaan dengan isu ni? Kemudian ada seorang jawab, aku pernah mendengar, kan. Dan itu adalah hadis ahad, hanya diriwayatkan oleh seorang sahaja. Dan walaupun hadis itu diriwayatkan oleh seorang, tetapi Abu Bakar tetap mengambil hadis tersebut untuk dijadikan hujah. Begitu juga Umar ibn al-Khattab memberi waris, memberi pusaka kepada isteri daripada diat suaminya, sama juga, kan, kerana ada hadis walaupun hadis itu adalah hadis ahad. Okey, isu mengambil jizyah daripada orang Majusi, kan, pun sabit dengan hadis ahad dan sebagainya. Jadi ini adalah antara dalil-dalil ataupun hujah di mana wajibnya kita menerima hadis ahad walaupun perawinya kita panggil seorang 2. Okey, yang penting ialah perawi yang meriwayatkan hadis ahad itu memang memang benar-benar terbukti bahawa ia adalah orang yang fiqah, orang yang adil dan tidak berdusta. Baik. Jadi kita katakan bahawa dalam kehujahan, dalam wajibnya menerima hadis ahad sebagai sumber hukum, insya-Allah ulama semua ijma'. Tetapi ada beberapa syarat, kan, yang diletakkan oleh para ulama usul fiqh dalam penerimaan hadis ahad sebagai hujah. Okey. Jadi ijma' para ulama menyatakan bahawa hadis ahad ini adalah hujah ke atas semua untuk kita mengikutinya, dan ia hadis ahad ini boleh dijadikan sebagai sumber tasyri' ataupun sumber hukum, kan. Namun mereka berkhilaf dalam menetapkan beberapa syarat, okey, iaitu syarat
untuk wajib beramal dengan hadis ahad dan syarat untuk istinbat hukum daripada hadis ahad. Kan? Jadi ada dua qaul. Okey. Qaul yang pertama, iaitu qaul mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Zahiri dan juga Ja'fari, dan sebahagian daripada mazhab-mazhab yang lain, iaitu sekiranya sunnah itu diriwayatkan oleh seorang yang adil dan fiqh. Okey, jadi maksudnya cukup syarat lah, cukup syarat dalam periwayatan. Okey, dan sanad itu bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kan kita belajar hadis kan an ataupun haddatsana apa semua tu kan. So kita panggil mazhab pertama ini, mazhab jumhur ni, mereka menyatakan bahawa hadis ahad itu kena bersambung sanad. Kan? Jadi daripada perawi zaman tabi'in, perawi zaman tabi'in, kemudian bersambung sanadnya pada zaman ataupun perawi zaman tabi'in, kemudian bersambung sanadnya pada sahabat, perawi sahabat, dan perawi sahabat itu mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalaulah hadis itu diriwayatkan oleh orang yang fiqh walaupun seorang, kemudian sanadnya bersambung, maka ketika ini wajib kita mengambil ataupun kita menerima hadis ahad tersebut dan boleh untuk kita istinbat hukum berdasarkan hadis ahad tersebut. Okey. Dan mengikut mazhab pertama ini juga, sekiranya sanad itu tidak bersambung, kan? Contohnya dalam silsilah, dalam kita panggil kesinambungan perawi itu, tergugur nama para sahabat yang dinamakan hadis mursal, hadis mursal. Maka mazhab pertama ini pula berselisih pandangan dalam menerima hadis mursal. Okey. Kalau ikut pandangan ulama Zahiri, mereka menyatakan bahawa hadis mursal tidak perlu dijadikan hujah dan tidak wajib beramal dengannya. Manakala mazhab Syafi'i menyatakan bahawa hadis mursal boleh diambil sebagai hujah, tapi dengan syarat, kan? Iaitu syarat apa? Syaratnya hadis mursal ini diriwayatkan oleh ulama-ulama besar tabi'in. Contoh macam Sa'id bin Al-Musayyib. Okey. Dan hadis mursal ini pula perlu disokong oleh hadis-hadis lain, kan? Ataupun hadis mursal ini disokong oleh fatwa para sahabat. Maksudnya para sahabat mengambil ataupun beramal dengan hadis ini, kan? Dan ataupun hadis mursal ini difatwakan oleh kebanyakan ulama. Okey. Itu mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hambali, ataupun pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan hadis mursal wajib ataupun boleh beramal dengannya, kan? Sekiranya tidak ada hadis yang bersambung sanad. Jadi ini antara syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama berkenaan dengan hadis mursal. Okey, pandangan kedua berkenaan dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh kita panggil para ulama usul fiqh, para ulama hadis berkenaan dengan hadis ahad. Okey. Kalau pandangan pertama kata sekiranya seorang perawi pun dah cukup. Yang penting dia siqah, dia adil. Kemudian bersambung sanad, kan? Tapi kalau mazhab kedua ni, hadis ahad wajib ataupun boleh kita terima. Tapi depa ada syarat tambahan, kan? Depa tidak hanya melihat kepada adil ataupun siqahnya perawi tersebut, tetapi mereka menambah syarat-syarat lain, kan? Yang tidak berkaitan dengan sanad riwayat tersebut, tetapi bergantung ataupun tertakluk kepada perkara-perkara lain. Nanti kita akan tengok di pendetailan mazhab kedua ini, di mana mazhab kedua ini adalah pandangan daripada mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Okey, kita tengok apakah syarat yang diletakkan oleh ulama Maliki dalam penerimaan hadis ahad. Ulama Maliki mensyaratkan untuk boleh menerima hadis ahad ini ialah di samping perawi itu siqah, kan? Depa tambah lagi syarat, iaitu hadis ahad itu tidak bertentangan dengan amalan ulama Ahlul Madinah. Sebab
kalau di sisi mazhab Maliki ini mereka ada kita panggil dalil tambahan iaitu ijma' ahli Madinah. So hadis ahad ni tidak boleh bertentangan dengan amalan Ahlul Madinah. Ahlul Madinah ni bukan orang awam tetapi ulama Ahlul Madinah. Okey, kenapa mazhab Maliki meletakkan syarat ini? Kerana bagi mereka amalan ataupun ijma' Ahlul Madinah ini sama ataupun sama level dengan sunnah mutawatirah. Sebab dia dah berlaku ijma' di kalangan para ulama Ahlul Madinah tersebut. Kerana apa? Kerana mereka mewarisi amalan kita panggil tertentu itu daripada perawi-perawi sebelum itu, ulama-ulama sebelum itu, dan benda itu bersambung diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ijma' Ahlul Madinah itu boleh disamakan dengan hadis mutawatir. Okey. Sebab itu ada beberapa hadis ahad yang tidak diterima oleh Imam Malik ataupun mazhab Maliki. Contohnya hadis al-mutabayi'ani bil khiyar hatta yatafarraqa, iaitu dua orang yang berangkat, penjual dan pembeli, boleh ada konsep khiyar, iaitu mengembalikan barang yang dibeli itu, kan, dengan syarat mereka belum berpisah daripada majlis akad tersebut. Hadis ini adalah hadis ahad. Namun hadis ini tidak diterima oleh Imam Malik. Kerana apa? Imam Malik berkata hadis ini tidak dikenali di kalangan, ataupun maksudnya senang cerita tidak diamalkan ataupun bertentangan dengan amalan ulama-ulama di Madinah, kan. Jadi khiyar majlis ini tidak ada dalam mazhab Maliki, ya. Sebab hadis ini berdasarkan, kita kata, hadis ahad dan berlawanan ataupun tidak sama dengan amalan Ahlul Madinah. Okey. Kemudian mazhab Maliki juga mensyaratkan bahawa hadis ahad ini tidak bertentangan dengan usul ats-tsabitah dan qawaid ataupun prinsip-prinsip umum dalam mazhab mereka, kan. Okey. Jadi atas dasar itu mereka tidak menerima hadis al-musarrah. Hadis al-musarrah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasurrul ibil wal ghanam wa man yabta'aha fahuwa bi khairin nazaraini ba'da an yahlibaha in syaa'a amsaka wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin. Okey, hadis ini di mana Rasulullah melarang melakukan al-musarrah ataupun tasriyah kepada unta dan kambing. Al-musarrah ni maksudnya penjual itu dia menahan ataupun dia tidak perah susu binatang ternakannya supaya nampak kantung susu itu kita panggil penuh dengan susu, kan. Tujuannya ialah untuk mengabui mata pembeli. So pembeli tengok, oh, kambing ataupun unta ni nampak sihat ni, kan, kantung susu penuh, kan. Rupanya binatang ternakan tu tidak diperah susunya, kan, sampai nampak macam kita panggil banyak susu, kan. Ialah sebab tak perah, kan, jadi macam bengkak, kan, so nampak macam susu banyak lah. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan secara ahad. Jadi mazhab Maliki mereka tidak menerima hadis ini dari sudut apa? Dari sudut tu yang di belakang tu Rasulullah kata insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Dan kerana hadis ini, hadis yang ahad ini pada pandangan mazhab Maliki berlawanan dengan prinsip umum, iaitu al-kharaju bid-dhaman, kan. Dan juga berlawanan dengan prinsip umum dalam mazhab mereka, iaitu inna mutlifasy syai'i innama yughramu misluhu in kana misliyan wa qimatuhu in kana qimiyan, iaitu orang yang memusnahkan ataupun yang merosakkan sesuatu perkara hanya boleh diminta ganti rugi itu sekiranya benda itu boleh diganti secara misli, kan, benda yang sama, kan, ataupun boleh minta ganti rugi itu
dalam bentuk nilaian sekiranya ia sama nilaiannya. Okey. Jadi kalau benda tu tidak boleh digantikan dengan sama jenis, maka kita panggil benda itu tidak boleh ataupun tidak harus dalam mazhab Maliki. Jadi isu susu dengan satu gantang tamar. Susu lain, tamar lain. Jadi pada pandangan mazhab Maliki, walaupun hadis ini adalah hadis ahad, namun hadis ini bertentangan dengan prinsip umum syarak, kan, di sisi mereka, maka mereka tidak menerima hadis ahad ini. Okey. Jadi ada dua syarat yang diletakkan oleh mazhab Maliki. Yang pertama, hadis ahad itu tidak bertentangan dengan amalan Ahlul Madinah ataupun ulama Ahlul Madinah. Yang kedua, hadis ahad itu tidak bertentangan dengan prinsip umum syarak. Okey. Manakala mazhab Hanafi juga meletakkan beberapa syarat, okey, untuk penerimaan hadis ahad, iaitu hadis itu tidak berkaitan dengan perkara yang berlaku kerap ataupun berlaku setiap masa ataupun berlaku banyak, kan? Kerana kalaulah hadis ahad itu berkaitan dengan perkara yang menjadi, kita kata, amalan secara kerap, maka hadis itu tak sepatutnya menjadi hadis ahad. Ia mesti menjadi hadis mutawatir sebab benda tu kerap berlaku. Contoh apa? Dan contoh pasal raf'ul yadain. Okey. Raf'ul yadain. Raf'ul yadain ketika solat ini takbir intiqalat. Mengikut mazhab Hanafi tak perlu angkat tangan. Sebab bagi mereka ini adalah hadis ahad. Okey. Jadi hadis ahad, kalau takbir intiqalat ini, benda yang kita buat sehari 5 kali sehari, 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Jumlah rakaat ada 17 kali rakaat, kan. Jadi kalaulah raf'ul yadan itu wajib diangkat ataupun sunat diangkat, kan, maka perlu ada hadis mutawatir, kan. Namun memandangkan hadis raf'ul yadan ini hanya berstatus hadis ahad, sebab itu mazhab Hanafi tidak menerima hadis ini sebagai hujah untuk raf'ul yadain ketika takbir intiqalat. Okey, yang kedua, syarat yang kedua yang diletakkan oleh mazhab Hanafi ialah hadis ahad itu tidak berlawanan dengan qiyas ataupun kaedah prinsip umum dalam mazhab Hanafi. Ini sama macam mazhab Maliki tadi, kan. Jadi sama juga mazhab Hanafi pun mereka tidak sama juga mazhab Hanafi pun mereka tidak menerima hadis al-musarrah itu, yang tadi macam mazhab Maliki tadi. Kerana apa? Kerana bagi mereka ia bertentangan dengan kaedah prinsip umum di kalangan ulama mazhab Hanafi, iaitu al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman ni ialah satu kaedah fiqh yang bermaksud keuntungan adalah imbalan ataupun gantian kepada kerugian, kan. Jadi maksud ni ialah orang yang berhak mendapat keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajipan menanggung kerugian sekiranya berlaku. Jadi keuntungan itu menjadi milik orang yang berani menanggung kerugian, kerana jika barang tersebut rosak, maka dialah yang rugi. Jadi kerugian berani ditanggung, maka keuntungan adalah milik orang tersebut. Okey. Jadi memandangkan bab gantian ini perlu sama, mislian dengan mislian, qimiyan dengan qimiyan. Jadi dalam isu hadis al-musarrah ini, dia tidak berlaku persamaan. Jadi bila tidak berlaku persamaan nak ganti tu, sebab susu dia tak boleh sama dengan tamar, kan. Dari segi itulah dia tak misli, Maka sebab itu mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi tidak menerima hadis ahad yang berkaitan dengan hadis al-musarrah ini. Okey. Dan antara syarat lain yang diletakkan oleh mazhab Hanafi berkenaan dengan hadis ahad ini,
ialah mereka boleh menerima hadis ahad tapi dengan syarat kan? Dengan syarat perawi itu mesti faqih kan? Sebab kadang-kadang hadis ni diriwayatkan oleh para sahabat yang biasa, bukan ulama besar lah. Dia diriwayatkan oleh orang biasa sahaja. Okey. Jadi mereka mensyaratkan sekiranya hadis ahad itu mestilah diriwayatkan oleh rawi yang faqih. Okey. Okey, syarat yang lain yang diletakkan oleh mazhab Hanafi ialah hadis ahad yang diriwayatkan itu tidak disanggah ataupun tidak ditinggalkan oleh perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya seseorang perawi hadis ahad itu kan, sekiranya dia riwayatkan hadis tersebut tetapi dari segi amalan dia sendiri, perawi itu sendiri tak beramal dengan hadis itu, maka hadis yang sedemikian tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab kita panggil perawi tidak beramal dengan hadis yang diriwayatkannya sendiri kan. Jadi maksudnya sekiranya didapati ada hadis ahad, perawi meriwayatkan sekian tetapi perawi tersebut sendiri pun tidak beramal dengan hadis tersebut. Contohnya hadis iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ihdahunna biturab. Hadis ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, tetapi dalam mazhab Hanafi mereka tidak menerima hadis ini kerana perawi hadis ini sendiri tidak membasuh, tidak menyertu bekas yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. Dia hanya buat 3 kali sahaja. Kan? Jadi sebab itu hadis ini tidak diterima oleh mazhab Hanafi. Okey. Jadi secara kesimpulannya, dalam kita memahami khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan hadis ahad ini, kan? So mazhab jumhur mereka menerima, walaupun ada juga syarat-syarat tertentu tapi tidaklah seketat kita panggil mazhab Maliki dan Hanafi, kan? Kita panggil yang rajihnya mengikut pentarjihan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz ini, beliau mentarjihkan pandangan mazhab jumhur, kan? Okay, berdasarkan adalah beberapa kita panggil beberapa justifikasi kenapa Dr. Abdul Karim Zaidan memilih pandangan jumhur, termasuklah Syafi'i, Hambali dan sebagainya, kan? Jadi kuliah kita berhenti setakat itu dahulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.